Korang, tolong bagi tahu dekat Runner. Saya nak buat line search. Urgent urgent. Okay, madam. Okay, thank you. Hi. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidilfitri. Okay, so baru sebentar tadi saya minta Runner untuk buat line search. So line search adalah perkara yang paling penting kita akan buat sebelum kita membuat draft perjanjian jual beli. Atau sama ada sebelum apa-apa urusan lain dilaksanakan, sama ada pindah milik, gadaian mahupun pajakan. Land search membolehkan mana-mana orang mendapatkan butir-butir ataupun kronologi urusan-urusan yang pernah dimasukkan dan urusan-urusan terkini yang terdapat dalam geran sesuatu hartanah. Land search boleh dibuat di dua pejabat, sama ada di pejabat berdaftar ataupun pejabat tanah, mengikut mana-mana pejabat yang mengeluarkan geran tersebut. Land search ada dua jenis, iaitu carian persendirian, contohnya seperti ini, dan carian rasmi, contohnya begini. So semasa PKP, saya ada menerima beberapa kes daripada sahabat-sahabat ejen hartanah, tapi saya tak boleh nak teruskan dengan perjanjian jual beli. Kenapa? Sebab masa tu pun pejabat tanah ditutup. Jadi saya tak boleh nak buat land search. Penting sangat ke land search ni sebenarnya? Of course penting. Penting sangat sebenarnya. Sebenarnya ada banyak kepentingan land search dibuat terlebih dahulu sebelum perjanjian jual beli didraftkan dan kemudian ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Untuk video pada kali ini, saya cuma akan highlight kepada 3 sahaja kepentingan, dan maybe kepentingan yang lain saya akan kongsikan di video yang akan datang. Okey, sebenarnya kegagalan untuk membuat land search mungkin akan membawa kepada masalah yang lain. Masalah tersebut pula akan membuka ruang kepada tindakan undang-undang, especially kecuaian ke atas peguam sendiri. Jadi betapa pentingnya tadi land search untuk dibuat. Itu untuk pihak peguam. Tapi bagi memastikan kelancaran proses jual beli hartanah, bagi memastikan kita memberikan nasihat yang tepat dan betul kepada anak guam, bagi memastikan proses jual beli hartanah berjalan dengan lancar, peguam dan juga ejen hartanah boleh memberikan nasihat yang tepat dan betul kepada pihak penjual dan juga pembeli. So ini adalah 3 kepentingan utama kenapa land search mesti dibuat. Pertama, bagi memastikan rekod ketuan punyaan hartanah, ataupun bahasa yang lebih mudah adalah kita nak memastikan siapa sebenarnya pemilik berdaftar di dalam geran tersebut. Okey, saya bagi contoh. Pernah terjadi baru-baru ni sebenarnya, saya ada menerima satu kes di mana saya mendapat maklumat bahawa kononnya geran strata masih lagi atas nama pemaju. Yang saya dibekalkan cuma detail geran tersebut sahaja, nombor sahaja. So saya tak ada salinan geran dan pemilik pun tidak menyimpan salinan geran tersebut. Jadi apa yang saya buat, saya pergi buat land search. Dan you know what, saya find out yang geran tu sebenarnya dah pun berdaftar di atas nama penjual tu sendiri. So bukan lagi atas nama pemaju. Bezanya, apa yang membezakan antara ketuan punyaan yang masih lagi atas nama pemaju dan juga sudah pun berdaftar di atas nama penjual adalah dari segi prosedur dan tempoh masa jual beli hartanah tersebut. Jadi kalau katakan tadi geran tu berdaftar atas nama pemaju, maknanya proses jual beli akan jadi lebih panjang. Lebih-lebih lagi kalau pemaju tadi sudah bankrupt dan kemudian diambil alih pula oleh pelikuidasi ataupun liquidator, kemungkinan akan involve kos yang lagi tinggi. Keadaan akan bertambah rumit apabila pemaju ataupun pelikuidasi tadi tidak mengizinkan direct transfer pula. Maknanya apa? Maksudnya kita kena buat pindah milik daripada pemaju kepada penjual terlebih dahulu, settle yang tu, dan barulah kita buat pindah milik daripada penjual kepada pembeli.
So, tuan-tuan puan-puan boleh bayangkan, anda boleh bayangkan macam mana tempoh masa tadi berjalan akan sangat panjang. Berbeza sangat dengan jika geran tadi sudah pun berdaftar di atas nama penjual. So maknanya kita dah skip dah proses yang pertama tadi. Maknanya proses jual beli kita akan jauh lebih singkat daripada jika pemilik berdaftar geran tadi atas nama pemaju. So kita dah jimat masa kat situ. Rakan-rakan peguam yang bijaksana dan sahabat-sahabat RAN, ejen hartanah yang dikasihi, cuba bayangkan macam mana anda boleh memberi nasihat ataupun kelainan nasihat yang kita boleh berikan kepada anak guam kita tadi berdasarkan info yang tepat yang kita terima daripada Land Search. Bayangkan jika tidak ada Land Search, kita cuma dibekalkan dengan nombor geran. Mungkin kita boleh bagi nasihat, tapi nasihat kita dalam bentuk yang sangat general dan tidak tepat dan sukar untuk difahami. Akhirnya kita nampak tak profesional. Poin yang kedua adalah encumbrances ataupun bahasa mudahnya bebanan. Jadi melalui Land Search, apa yang kita boleh tahu sama ada properti tersebut ada bebanan ataupun tidak. Apa tu bebanan? Bebanan termasuklah gadaian-gadaian ataupun caveat-caveat. Saya pernah ada satu kes. Saya tidak diberitahu oleh penjual. Apabila sesi interview pun penjual tidak berterus terang dengan saya, atau sebenarnya beliau tak tahu pun ada caveat yang dimasukkan di dalam geran tersebut. Jadi bila buat Land Search dan saya dapat tahu ada satu caveat persendirian yang dimasukkan oleh pihak yang ketiga. Selepas tu saya pun tanya pada penjual. Saya tanya, tuan, sama ada tuan tahu ataupun tidak, siapakah si AA ni? Okey, lama-lama beliau pun berterus terang dengan saya dan rupa-rupanya Mr. AA adalah pemiutang kepada penjual. Penjual pernah mahu membuat bisnes dan membuat pinjaman daripada Mr. AA. Setelah beberapa tahun, penjual gagal membayar. Dan happen that Mr. AA dapat tahu bahawa penjual ada harta dan memohon kepada pejabat tanah untuk dimasukkan caveat ke atas hartanah tersebut. Beberapa tahun kemudian, penjual mengambil keputusan untuk menjual hartanah. Dan bila Land Search dibuat, kami dapat tahu sudah pun dimasukkan caveat oleh Mr. AA ke atas nama penjual. Okay? So sedikit pasal caveat persendirian. Caveat merupakan salah satu halangan untuk sebarang urusan dibuat ke atas hartanah. So maknanya kalau penjual tadi nak jual harta kepada pembeli, tak boleh selagi ada caveat persendirian di atas hartanah tersebut. So penting ke tak penting? Sebenarnya penting, yang mana kita takkan tahu pun jika kita tidak buat carian ataupun Land Search ke atas hartanah tersebut. Saya kongsikan satu lagi kes berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Saya diberitahu oleh pihak penjual bahawa rumah dah tak ada hutang dengan bank. Maksudnya dah tak ada gadaian lah dengan mana-mana bank. Semua telah disettlekan lama dahulu katanya. Sebagai peguam, saya happy sebab bermaksud saya tidak perlu membuat satu proses yang dinamakan proses melepaskan gadaian. Jadi proses jual beli hartanah akan lebih lancar, akan lebih singkat insyaAllah. Okey, saya pun buat Land Search. Bila buat Land Search, I find out that dalam geran hartanah masih lagi tercatat gadaian. Jeng jeng jeng. Macam mana boleh ada macam tu? Okay, setelah saya makan dibuat, saya mendapati bahawa betul hutang dah settle dengan bank tertentu, tapi proses melepaskan gadaian tidak dibuat. Tidak tahu di mana silapnya, tapi itu tak penting. Jadi apa yang penting sekarang adalah proses melepaskan gadaian perlu dibuat. Kegembiraan yang saya alami tadi bersifat sementara, maknanya saya perlu membuat proses jual beli hartanah sekali dengan proses melepaskan gadaian. Itu dari segi proses. Yang kedua, dari segi kos, penjual perlu mengeluarkan kos melepaskan gadaian. Yang ketiga, penjual perlu tahu dan kita perlu menasihati penjual
bahawa proses melepaskan gadaian belum lagi dibuat dan perlu dibuat pada masa ini, yang menyebabkan jangka masa akan bertambah sedikit daripada yang sepatutnya. Yang ketiga, berkenaan dengan status Tanah Rezab Melayu. Okey, macam saya cakap tadi, kadang-kala kita hanya dibekalkan dengan nombor geran sahaja. Tidak ada salinan geran. Kalau ada salinan geran, mungkin kita boleh tengok di salinan geran bahawa tanah ini memang Tanah Rezab Melayu. Tapi jika dibekalkan dengan nombor geran sahaja, sebab itulah kita perlu buat land search. Bila kita buat land search, then we find out that tanah ni adalah Tanah Rezab Melayu. Sangat penting. Kenapa? Sebab bila Tanah Rezab Melayu tertakluk kepada enactment Rezab Melayu bagi setiap negeri. For example, di Selangor sendiri, hanya orang-orang Melayu sahaja yang boleh beli Tanah Rezab Melayu. Saya ada satu kes di mana pembeli kata dia Melayu. Nampak muka pun memang Melayu lah. Jadi saya pun minta birth certificate. Bila kita tengok di birth certificate, apa yang kita dapat tahu adalah keturunan bapa Indonesia. So di Selangor, yang menentukan seseorang itu Melayu ataupun tidak adalah keturunan bapa. Apabila keturunan bapa Indonesia, maknanya si pembeli tadi bukan Melayu. Apa kesannya? Kesannya si pembeli tidak boleh membeli Tanah Rezab Melayu. So that's why land search sangat penting berkait dengan nasihat yang akan kita berikan kepada bakal pembeli kita. Sama ada beliau layak untuk membeli tanah tersebut ataupun tidak. Sebagai contoh, di negeri Selangor, di tempat saya beramal ni, Melayu didefinisikan sebagai orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, beragama Islam dan berasal dari mana-mana bangsa Melayu. Dan yang menentukan status Melayu adalah pihak berkuasa negeri, dan keputusan pihak berkuasa negeri adalah muktamad. Okey, saya kongsikan satu kes saya. Klien saya, pembeli, kalau tengok pun muka memang muka Melayu, memang bertutur dalam bahasa Melayu, memang beragama Islam. Tapi bila saya minta sijil kelahiran dan saya dapati bahawa keturunan bapa adalah Indonesia. Okey, jadi dan diputuskan bahawa beliau tidak boleh membeli Tanah Rezab Melayu tersebut sebab berdasarkan daripada keturunan bapa iaitu Indonesia. So itu yang sangat penting untuk kita buat carian, dan daripada carian kita tahu bahawa tanah tersebut adalah Tanah Rezab Melayu. Dan bila kita tahu Tanah Rezab Melayu, kita kena tengok pula apa definisi Melayu di enactment Rezab Melayu bagi setiap negeri. Pastikan bahawa pembeli kita tadi mematuhi segala yang disyaratkan oleh enactment Rezab Melayu bagi setiap negeri. So nasihat yang tepat itu sangat penting untuk kita berikan kepada pembeli. Sebagai peguam dan juga ejen hartanah yang profesional, kita perlu menasihati pembeli dan memastikan mereka memenuhi segala kriteria yang diletakkan di dalam enactment Rezab Melayu bagi setiap negeri. Okey, so saya rasa itu saja untuk video kita pada kali ini. Saya akan sambung dan akan tambah lagi kepentingan land search di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa turn on your notification bell. Sharekan video kami kepada rakan-rakan dan juga sahabat anda sebanyak, memberi panduan kepada anda semua. Enjoy!